Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Najib Razak sekali lagi muncul di mahkamah, kali ini dengan satu kenyataan yang cukup menggemparkan. Kata beliau langsung tidak terlibat dalam konspirasi penipuan terhadap SRC International. Malah, semua tuduhan bahwa beliau adalah mastermind hanyalah rekaan semata-mata. Jadi, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab? Disinilah nama dua watak lama muncul semula, yaitu Jolo dan Nick Faisal Arif Kamil. Kontroversi ini bukan sekadar kes mahkamah biasa, tetapi ia membuka balik kotak Pandora 1MDB yang pernah menggegarkan dunia. Dalam hujahan penutupan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Peguam Najib Farhan Shafi menegaskan kalau benar ada konspirasi menipu SRC, ia hanyalah perjanjian sulit antara Jolo dan juga Nick Faisal. Najib, kata beliau, hanyalah dijadikan kambing hitam sebab statusnya sebagai Perdana Menteri pada masa itu. Farhan siap menyebut bahwa dakwaan Grand Conspiracy itu sebenarnya hanyalah dongeng, ciptaan untuk menutup kegagalan tadbir urus korporat dan salah laku individu lain yang lebih berkuasa dalam syarikat. Kalau kita imbas balik, SRC International sedang menyaman Najib dan juga Nick Faisal untuk jumlah yang sangat mengejutkan, yaitu 1,18 bilion USD. Duit ini dituduh disalahgunakan dan kononnya mereka berdua bersekongkol untuk mengaut keuntungan pribadi. Tetapi Farhan berhujah, undang-undang hanya boleh menyabitkan seorang dengan konspirasi kalau dia memang terlibat dalam perjanjian itu. Jadi Najib tidak boleh dihukum semata-mata kerana beliau adalah figurehead SRC ataupun kerajaan. Dalam kata lain, tidak boleh sekadar tangkap ketua bila ada masalah, tanpa bukti yang kukuh. Yang lebih menarik, Farhan menyalahkan Jolo sepenuhnya. Beliau mendakwa Jolo menggunakan SRC dan 1MDB untuk agenda pribadinya. Nick Faisal pula dikatakan bertindak sebagai orang dalam Jolo di dalam syarikat. Tambah Farhan lagi, para pengarah SRC yang lain pun sebenarnya ada kepentingan pribadi. Pada awalnya, mereka turut disaman oleh SRC, tetapi entah bagaimana nama mereka kemudiannya digugurkan. Sebaliknya, naratif baru timbul. Kononnya semua ini adalah salah Najib. Farhan minta mahkamah supaya berhati-hati dengan perubahan cerita ini, sebab ia nampak seolah-olah cubaan untuk cuci tangan dan alihkan semua kesalahan ke atas bahu Najib. Kalau kita imbas laporan media sebelum ini, Nick Faisal pernah jadi nama yang panas. Beliau bukan sahaja CEO SRC, malah individu yang menguruskan akaun-akaun pribadi Najib. Saksi dalam perbicaraan kes SRC sebelum ini pernah berkata, Nick Faisal ialah gatekeeper yang menguruskan semua urusan bank Najib. Jadi apabila Peguam Najib cuba letakkan beban pada Nick Faisal, ia sebenarnya bukanlah perkara yang mengejutkan. Tambah lagi, Jolo sampai sekarang masih jadi pelarian antarabangsa. FBI dan pihak berkuasa Singapura pun pernah dedahkan bagaimana beliau mengawal dana 1MDB untuk membeli hartanah mewah, kapal layar, barang kemas, dan macam-macam lagi. Jadi memang tidak peliklah kalau nama dia sekali lagi muncul dalam skrip Najib kali ini. Namun begitu, mari kita coba fikir sejenak. Kalaulah benar Najib tidak tahu apa-apa, bagaimana mungkin berbilion ringgit boleh keluar dari SRC dan 1MDB tanpa pengetahuan beliau, sedangkan beliau adalah penasihat emeritus dan juga Perdana Menteri yang menandatangani beberapa dokumen penting. Adakah mungkin seorang CEO dan seorang pelobi seperti Jolo mampu jalankan operasi sebesar ini tanpa restu ataupun sekurang-kurangnya pengetahuan seorang Perdana Menteri? Inilah yang buat kes ini semakin rumit.
Di satu sisi kita nampak hujah peguam Najib. Jangan hukum beliau kalau hanya sebab beliau adalah ketua. Tetapi di sisi yang lain, banyak bukti sebelum ini termasuklah dalam perbicaraan jenayah menunjukkan wang daripada SRC memang masuk ke akaun Najib. Najib kata ia adalah derma dari Arab Saudi. Tetapi mahkamah dalam kes jenayah sebelum ini pun sudah tetapkan yang ia bukanlah derma. Jadi, bagaimana semua cerita ini boleh bercanggah? Sekarang mari kita masuk pula kepada persoalan kontroversi yang pasti akan buat Anda tertanya-tanya. Adakah Najib benar-benar mangsa keadaan atau sebenarnya mastermind yang pandai menggunakan orang tengah untuk bersihkan tangan sendiri? Kalau Najib betul-betul tidak bersalah, kenapa sehingga hari ini Nik Faisal tidak muncul-muncul untuk memberikan penjelasan? Dan kenapa Jolo masih lagi bersembunyi sedangkan pihak berkuasa di seluruh dunia masih lagi memburunya? Dan yang lebih pelik, kenapa pengarah-pengarah SRC yang lain tiba-tiba digugurkan daripada Saman, padahal mereka juga pernah didakwa terlibat? Adakah semua ini permainan undang-undang untuk memastikan hanya nama besar yang dijadikan sasaran? Kalau Anda pikir balik, inilah pendedahan yang paling menggoncang. Mungkin selama ini rakyat hanya didedahkan dengan naratif satu hala. Najib bersalah, Najib mastermind. Tetapi apa jadi kalau ada versi yang lain? Apa jadi kalau benar ada kuasa di belakang tabir yang sebenarnya lebih dominan dan Najib sekadar front face saja? Namun dalam masa yang sama kita juga tidak boleh lupa bahwa mahkamah jenayah sebelum ini sudah pun menjatuhkan hukuman ke atas Najib dalam kes SRC, walaupun kes saman sivil ini lain konteksnya. Jadi sahabat-sahabat semua, kita kena tanya diri sendiri. Adakah Najib sebenarnya sedang cuba menulis semula sejarah atau beliau memang mangsa konspirasi besar yang sampai hari ini masih tidak terungkai sepenuhnya? Adakah rakyat Malaysia akan dapat jawaban sebenar ataupun kisah 1MDB dan SRC akan terus kekal sebagai misteri yang penuh dengan rahasia tersembunyi? Inilah realiti politik dan korporat Malaysia yang penuh dengan drama dan juga plot twist. Dari Putrajaya ke Mahkamah, dari New York ke Singapura, nama Malaysia terus melekat dengan skandal 1MDB. Soalnya sekarang, siapa yang akan akhirnya menanggung semua dosa kewangan ini? Najib, Jolo, Nik Faisal, atau sistem itu sendiri yang sudah lama retak? Dan kawan-kawan, sebelum saya akhiri, saya ingin tinggalkan kepada Anda satu soalan panas untuk kita sama-sama pikir. Kalau benar Najib adalah mangsa keadaan, adakah mungkin Jolo dan Nik Faisal sebenarnya hanya menjalankan arahan dari pihak yang lebih tinggi? Kalau iya, siapa sebenarnya mastermind di sebalik semua ini? Itulah persoalan yang kita semua kena tunggu jawabannya. Baiklah, bayangkan kita sudah lebih sedekad bercakap tentang 1MDB dan SRC, tetapi sehingga kini masih banyak misteri yang masih lagi belum terbongkar. Najib kata beliau tidak bersalah. Jolo pula hilang entah ke mana. Nik Faisal pula gaib bagaikan bayang-bayang. Siapa sebenarnya yang berbohong? Dan siapa sebenarnya yang sedang dilindungi? Kalau Anda mau tahu, kita kena terus buka mata, sebab pendedahan besar mungkin masih menanti. Jadi jangan lupa komenkan pandangan Anda serta pendapat Anda di ruangan komen. Adakah Najib mangsa konspirasi ataupun dalang sebenar? Baiklah kawan-kawan, tekan like, share, dan subscribe sebab kita akan terus bongkar kisah kontroversi yang ramai tidak berani sentuh. Salam sejahtera semua, salam perjuangan, dan salam reformasi. Kita jumpa lagi di konten yang seterusnya. Sekian sahaja, terima kasih.